Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa alhimna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami perkara yang benar itu benar, dan ilhamkanlah kepada kami, rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami perkara yang batil itu batil, dan rezekikanlah kepada kami, ilhamkanlah kepada kami untuk meninggalkannya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Al-Idah fi Ulumil Balaghah karangan Al-Khatib Al-Qazwini rahimahullah. Dan pada malam ni kita masuk ke halaqah yang ke-13. Alhamdulillah. Baik. Kalau boleh pelajar-pelajar, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tolong share kelas kita malam ni supaya kita kata ramailah yang mungkin dia kita kata mungkin dia terlupa ke tak ingat ke, tiba-tiba naik di Facebook dia tu, ada kelas balaghah, mungkin dia boleh join lah. Okey. Baik. Hari ni berapa hari bulan? Sambil-sambil kita tunggu. Hari ni sekejap dah 3 hari bulan dah. 3 hari dah. 3 hari bulan Februari. 3 hari bulan Februari. Masa ni tak berlalu begitu cepat. Lagi habis bulan 2. Bila habis bulan 2, start bulan 3. Bulan 3 tu kalau di universiti, katanya akan ada kebenaran lah untuk pelajar-pelajar yang berkeperluan. Pelajar-pelajar yang berkeperluan untuk hadir ke universiti. Macam sekarang ni, saya duduk di Kolej Kediaman Yuniza ni. Yalah, pelajar ada. Okey. Tapi nanti bila bulan 3 nanti, insyaAllah kalau ramai yang boleh masuk tu, kohor meriah lagi lah. Walaupun kita kata tidak semeriah dulu. Dulu zaman sebelum COVID tu memanglah setiap SEM tu penuh dengan pelajar, Masya Allah. Kita kata tempat menuntut ilmu. Jadi pelajar gimari tu adalah tullabul ilmi, pelajar-pelajar yang menuntut ilmu, Masya Allah. So kita sendiri pun di sini, saya duduk di dalam ni tak, maknanya di dalam Indonesia pun saya duduk di dalam tempat ilmu lah. Tempat ilmu. Dapatlah kita kata berkat barakah tu, insya-Allah, untuk saya, isteri, keluarga saya dah. Alhamdulillah lah, anak-anak dah. Agaknya gitulah, dapat barakah. Sebab duduk di tempat orang belajar ilmu, menuntut ilmu, barakah tu turun semua. Insya-Allah. Sekarang pun pelajar kita ada, walaupun tidak ramai, tapi insya-Allah bulan 3 nanti akan bertambah lagi lah, insya-Allah. Kita haraplah masing-masing doa, istighfar banyak-banyak tak, minta dengan Allah supaya Allah angkat pandemik ni, dan kembalikan keadaan macam dulu. Kita boleh pergi mari tak. Dan saya rasalah bila keadaan balik kepada asal, saya rasa dia akan jadi lebih meriah lagi. Sebab hak asal tu dia akan balik asal, lepas tu dia tambah pula dengan benda online tu, hak mana yang dulu sebelum ni kita mungkin jarang guna tak.
Sekarang ni kita dah pandai dah tak? Lepas tu dia tambah pula dengan hak balik asal tu. Jadi dia punya, kita panggil apa? Dia punya kemeriahan tu lebih meriah lagi lah. Tak, kalau dalam konteks apa kita kata belajar contohnya. Dalam konteks belajar, kalau dulu kan kita banyak face to face, tak. Okey, online ni kita tak pandai. Nah, so bila mari COVID-19 dah 3 sem kita belajar online ni. Kita boleh katakan maknanya tahu belaka lah. Tahu, boleh kata banyaklah benda kita tahu pasal online ni kan. Dulu tak kenal pun Webex lah, Zoom lah, Meet dah tak tahu pun. Sekarang ni kan maknanya masya-Allah jadi pakar dah, jadi mahir dah jadi dah. Okey, jadi bila balik pada asal nanti face to face tu balik semula. So pada masa tu kita dah ada kita panggil penambah apa, kemahiran yang bertambah lah, tambahan kemahiran lah maksud saya. Boleh yang face to face hak balik asal hak memang kita dah biasa dah tu. Dengan online pula, masya-Allah, sejak akan jadi lebih bermakna lah, lebih meriah lah. Kadang-kadang dia punya hikmah dia kot tu lah, kita tengok kan. Hikmah dia ada. Sebab kalau tak ada COVID ni kita tak pandai online ke apa kan. Okay. Macam mana? Kita dah cukup koram dah kali dah. Bolehlah kita start. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita nak sambung tempat kita berhenti pada minggu lepas, iaitu di sini dah. Okey. So Fazil dah, saya nak share ni. Okey. Sini. Okey. Mana? Ayuh, sini. Fi qawlihi fi safhah 180. Okey. Kata-kata muallif nafa'anallahu bi'ulumihi, pada muka surat 180 ni, minha, nampak ni dah? Minha bayanu anna wujudal musyabbahi mumkinun. Atas sini, sorry, saya patut sini. Ayat ni, sorry. Wa ammal gharadu. Okey, wa ammal gharadu. Jadi malam ni ya kita nak tengok tujuan tasbih itu diungkapkan. Kenapa penyair itu buat mari tasbih? Apa sebab dia? Apa tujuan dia? Apa qasad dia? Apa justifikasi dia? Apa lagi? Tujuan lah. Kenapa dia buat mari tasbih itu? Dia tidak buat mari tasbih, penyair ni, tak saja-saja tidak. Tapi dia buat mari itu ada sebab dia. Okay? Ada sebab dia. Boleh tak? Jadi malam ni yang kita nak baca. Okey. Jadi kata muallif rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa ammal gharadu minat tashbihi fa ya'udu fil aghlabi ilal mushabbahi wa qad ya'udu ilal mushabbahi bihi. Wa ammal gharadu, adapun tujuan, al-hadaf, al-ghayah, al-gharad, al-hadaf, al-ghayah, lebih kuranglah makna dia nah. Tujuan minat tashbihi. Okey, so pelajar-pelajar saya nak pesan tak, kalau kita tak ambuh buat dalam bentuk mudhaf-mudhafun ilaih. Maksud ustaznya kalau mudhaf-mudhafun ilaih ni kita sebut gharadut tashbihi. Gharadut tashbihi. Tujuan tashbih. Mana mudhaf dia gharad dan mudhaf ilaih ialah at-tashbih. Mudhaf-mudhafun ilaih ni kita sandarkan kalimah yang pertama tu kepada kalimah yang kedua. Maka terjemahan dia tujuan tashbih. Betul tak? Tujuan tashbih. Tujuan tu kita sandar kepada tashbih. Yang tu mudhaf-mudhafun ilaih. Kalau kita tak mahu guna cara mudhaf dengan mudhafun ilaih, kita boleh kita bubuh alif lam pada al-gharad dan kita bubuh min je. Wa ammal gharadu minat tashbih. Gitulah. Wa ammal gharadu minat tashbih. Salahnya wa ammal gharadu tashbih. Bubuh alif lam belakang. Itu tak betul lah. Wa ammal gharadu minat tashbih fa ya'udu fil aghlabi ila al-mushabbahi. Apa ada fa tu sebab dia ada amma depan tu kan. Wa ammal gharadu minat tashbih fa. Maka ya'ud tu dia kena ada fa situ. Kita kata ayat yang nak jawab pada amma tu, ada pun tu, maka dia kena bubuh fa. Sebab itulah kitab-kitab dulu kalau ada saja terjemahan ada pun, ada akan maka tak.
Adapun tujuan tasbih itu, maka dia ada terjemahan kita dulu kan. Okey, sebab dia terjemah tu memang dia cuba untuk seboleh-bolehnya meraihkan bahasa asal. Bahasa asal, bahasa sumber dia panggil tak. Itu terjemahan zaman dulu lah. Zaman sekarang ni kena rujuk GBP lah. Kalau kita guna adapun tu, kita perlu tak maka dan sebagainya. Lepas tu kena tanya orang belajar, orang ngaji bahasa Melayu lah. Okey. Wa ammal gharadu minat tashbihi fa ya'udu fil aghlabi ila al musyabbah. Pada ghalibnya adatan fil aghlab, biasanya lah dia akan balik kepada mana? Kepada musyabbah bih. Maknanya tujuan dia buat tashbih tu, tujuan itu akan reflect kepada, akan refer kepada musyabbah. Dengan sebab musyabbah. Tujuan dia sebut tashbih tu. Tak. Lagu mana sebab balik kepada musyabbah tu? Lepas ni Qazwini akan sebut. Okey, tetapi dia kata waqad ya'udu ilal musyabbah bihi. Tetapi kadang-kadang lah dia akan balik kepada musyabbah bih. Qad ya'udu. Kita semua tahu yang kali fa'il qad ni ke? Okey, memang dia yufidut ta'kid, dia nak menunjukkan apa, dia nak menguatkan ayat dak. Okey. Sekiranya dia masuk atas fi'il madhi. Tapi kalau dia masuk atas fi'il mudhari', biasanya lah majoritinya tu menunjukkan makna kadang-kadang lah. Qad ya'udu. Kadang-kadang, mungkin tak. Okey. Walau bagaimanapun ada qad ni bila masuk atas fi'il mudhari', dia menunjukkan takkid juga. Contohnya di dalam Quran. Qad ya'lamillahu tak. Qad ya'lamillahu tak. Rujuk balik saya tidak ingat ayat tu, cuma saya ingat dia punya kaedah dia bila qad tu dia masuk atas fi'il mudhari' dalam Quran tu dan disebut kepada Allah, ilmu Allah tu, maka dia bukan maksud kadang-kadang tidak, tapi dia lil jazmi. Dan benda ni disebut oleh ulama nahwu lah. Okey, tanpa hak tu detail dalam bab nahwu. Okey, kita bukan nak belajar nahwu ni, kita nak belajar balaghah. Nahwu tu sebut sikit-sikit aja. So waqad ya'udu ilal mushabbahi bihi. Okey, maknanya kadang-kadang dia boleh balik tujuan tu kepada musyabbah bih. Okey, settle situ dah. Jadi kita faham daripada sepotong ayat, sebaris ayat yang Qazwini sebut ni bahawa aghradut tashbih ataupun al-gharadu minat tashbih. Tujuan tashbih ni dia sama ada tujuan tu dia disebabkan oleh sesuatu, something yang berkait dengan musyabbah ataupun sesuatu yang berkait dengan musyabbah. Settle. Okey. Dia pun buat marilah. Ammal awwalu fayarji'u ila wujuhin mukhtalifah. Adapun yang pertama, okey, yang pertama ni apa? Yang pertama ialah al-gharad alladhi ya'udu ilal musyabbah. Tujuan yang balik kepada musyabbah itu al-awwal. Okey. Dia kata ammal awwalu fayarji'u ila wujuhin mukhtalifah. Dia balik kepada wujuh yang bermacam-macam. Wujuh ni maksud dia jenis lah, sudut, pembahagian, dan juga boleh kita kata sebab-sebab yang bermacam-macam lah. Okey. Baik. Minha ay min tilkal wujuh, apa dia? Bayan anna wujudal musyabbahi mumkinun. Okey. Yang pertama dia kata tujuan kenapa penyair tu buat mari tashbih tu sebab dia nak menyatakan, bayan, nak menyatakan, nak menjelaskan bahawa anna wujudal musyabbahi mungkin. Bahawa wujudnya musyabbah tu adalah perkara yang mungkin, yang tidak mustahil. Maknanya penyair ni dia akan sebut suatu kenyataan. Okey. Bila kita dengar, kita rasa macam betul ke dia kata ni? Ada ke lagu tu? Mustahil kot benda ni. Maka pada masa tu dia pun buat mari tashbih. Bila buat mari tashbih maknanya dia buat mari musyabbah bih lah. Betul tak? Dia buat mari musyabbah bih. Okey. Tak. Jadi bila dia buat mari musyabbah bih tu, tujuan dia adalah untuk menunjukkan bahawa musyabbah itu boleh berlaku, boleh ada, boleh jadi, tidak mustahil. Dia sebut mumkinun, yakni amrun mumkinun. Faham tak? So hak ni, jadi ini maksud Qazwini gharad tu, tujuan tu adalah balik kepada musyabbah. Apa dia yang balik pada musyabbah tu? Dia nak wujud
bayan anna wujudal musyabbah mungkin. Itu maksud dia. Nak menunjukkan bahawa benda musyabbah ni memang boleh berlaku, boleh ada, bukan mustahil pun. Walaupun mungkin bila kamu dengar pertama kali aku sebut ni, kamu rasa macam macam mustahil je, betul ke, logik ke? Tapi bila buat mari tasbih, betul. Maka tasbih itu tujuan dia buat mari itu untuk mengatakan bahawa musyabbah ni boleh ada. Buat peseng musyabbah ni memang boleh ada, boleh berlaku, boleh wujud. Dah. Okey. Jadi Qazwini kata wa dzalika fi kulli amrin gharibin yumkinu an yukhalifa fihi wa yadda'i imtina'ahu. Okey. Yukhalafu wa dzalika fi kulli amrin gharibin yumkinu an yukhalafu fihi wa yudda'a. Baca boleh ada wa yudda'a imtina'uhu. Dah. Okey, jadi bila baca yudda'a tu, ya tu kita kena potong lah, kena buang dah. Okey. Bahkan dalam kitab selagi ni yang saya rujuk ni memang dia tak ada titik ya tu. Sebab kalau dia ada titik ya tu, kita akan baca yadda'i. Kalau situ kan pertama kali tadi saya baca yadda'i. Okey. Sebab saya ingatkan ada fa'il di situ, tapi sebenarnya dia tidak ada fa'il sebab yukhalafu tu dia baca yukhalafu, dia tak baca yukhalifu. Maknanya yukhalafu tu dia buat mari fa'il tu dalam bentuk mabniyun lil majhul, dan kalimah yudda'a tu dia ataf atas kalimah yukhalafu. Jadi kalau kita baca yukhalafu, lepas tu kita baca yadda'i, jadi memang tak kita kata dak siku sebab yukhalafu tu mabniyun lil majhul. Macam mana boleh yadda'i tu mabniyun lil ma'lum? Siapa fa'il dia? Maka situ kita kena baca yudda'a. Jadi situ dia bubuh titik ya tu, kira maknanya kira salah lah tu dah. Potong tu. Buang liquid titik ya tu. Sepatutnya yudda'a dah. Betul. Jadi apa maksud dia? Wujud al-musyabbah mungkin ni, bayan anna wujud al-musyabbahi mungkin ni, dia kata wa zalika tu balik pada kenyataan bayanu anna wujud al-musyabbahi mungkinun tu fi kulli amrin gharibin. Benda tu adalah pada setiap perkara yang gharib, yang pelik. Yang kita rasa macam ada ke dok pelik, tak aja tengok, tak aja dengar dak. Okey. Yumkin an yukhalafu fihi. Yang boleh orang boleh boleh query lah. Yukhalafu fihi tu orang yang boleh boleh khilaf dengannya. Boleh kata dok. Kita kata ya, dia kata dok. Mana orang boleh persoal. Perkara yang boleh dipersoalkan wa yudda'am tina'uhu, dan didakwa bahawa dia tidak boleh berlaku. Tu nah. Yumkinu an yukhalafa fihi. Benda tu orang akan perdebatkan. Kita kata ya, kata dok, mana aku tak ajin kelih, tak ajin dengar lagi. Tapi kita kata ya. Itu maksud yumkinu an yukhalafa fihi wa yudda'am tina'u. Okey. Kama fi qawli Abi Tayyibi, sebagaimana pada bait syair Abi Tayyib. Okey. Saya janji pada minggu lepas yang saya nak cerita sikitlah pasal Abu Tayyib Al-Mutanabbi ni, dan memang sepatutnya kena ceritalah. Sebelum ni dah ada banyak dah syair dia, rasanya 2-3 dah. Tapi masa tu saya tak mau cerita lagi. Saya nak cerita malam ni. Sebab berkait dengan bait syair yang disebut lepas ni memang menunjukkan, menzahirkan, dia panggil syakhsiyatuh lah. Jadi bila saya cerita dulu pasal diri dia ni, lepas ni kita baca bait syair lepas tu, maka kita akan nampaklah akan kehebatan dia tu. Dah. Jadi gini, nak ceritanya Abu Tayyib Al-Mutanabbi ni, kalau kita belajar kita kata syair, mana kita belajar sastra Arab lah, mana kita bidang pengajian Arab lah. Bila kita ambil bidang pengajian Arab, maka kita akan ambil subjek-subjek, sama ada subjek yang berkaitan dengan linguistik kita katakan, dan juga subjek-subjek yang berkaitan dengan sastra. Itu memang kita wajib belajar lah kan. Kita wajib tahu. So dalam banyak-banyak subjek yang berkaitan dengan sastra ni adalah sejarah sastra Arab, ataupun subjek khusus berkenaan dengan syair Arab. So bila kita belajar dua subjek ni,
kita akan jumpalah dengan syakhsiah ni, dengan individu ni, dengan peribadi ni, iaitu Abu Tayyib Al-Mutanabbi. Dan dia adalah antara peribadi yang sangat-sangat masyhur, okey, sama masyhur dengan penyair-penyair yang saya pernah cerita sebelum ni, iaitu Al-Mutanabbi, Abu Tammam. Cumanya dia hidup di zaman yang berbeza. Zaman yang berbeza. Abu Tayyib Al-Mutanabbi, Al-Mutanabbi tu, dia selepas pada Abu Tammam dan selepas pada Al-Buhturi. Dia lahir pada tahun 303 Hijrah. 303 Hijrah. Di zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Dan dia mati pada tahun 354. 303-354. Maknanya ketika dia mati tu umur dia lebih kurang dalam 51 tahun gitulah. Macam bayar-bayar saya ni lah. Maknanya kalau orang kata kalau mati umur 50 ni muda lagi tak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meninggal ketika berumur dalam 50 tahun tak. 50 lebih lah. 150 lahir 150 tahun kewafatan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tak. Tahun tu Imam Abu Hanifah meninggal dan tahun tu juga Imam Asy-Syafi'i lahir. Dan Imam Asy-Syafi'i meninggal tahun 204. 204. Ya. Maknanya umur dia 54 tahun lah. Maknanya umur 50-an lah. Okay. Sama juga dengan Al-Mutanabbi pun dia mati ketika umur dia 50-an. Okay. Dan Al-Mutanabbi ni dia lah. Bahkan boleh dikatakan di sepanjang zaman lah kalau bandingkan dengan penyair-penyair lain. Dia antara penyair yang banyak dikaji oleh ulama-ulama, oleh pengkaji-pengkaji lah. Sehingga kan ulama-ulama besar di zaman mereka tu kaji dia. Kaji ni makna apa? Dia seorang penyair yang menghasilkan antologi puisi dia 326. 326. Antologi puisi lah. Puisi dia pokok ni dah. Puisi apa kita kata orang-orang hebat dah kita sebut pok-pok ni hebat kan. Itu bahasa kita kan. Jangan silap faham dah. Bila sebut pok-pok ni memang orang hebat-hebat lah kan. Betul kan gitu. Dia punya syair dia ni bukannya macam kita ni. Kalau kita dalam budaya Melayu kita ya. Okey, kalau puisi kita kan dia tidak panjang kan. Dia tidak panjang sangat sampai berpuluh-puluh bait. Beratus-ratus bait. Tidak. Tapi mereka ni bila buat bait syair tu, bait tu aku boleh buat qasidah tu, bait tu sampai ratus-ratus. So bayangkan ratus-ratus, puluh-puluh ratus-ratus. Lepas tu kali dengan 326. Oh masya-Allah, memang banyaklah. Sebab itulah dia tu dikaji dia punya qasidah dia. Tambahan pula dia tu sendiri. Dia tu sendiri adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia memang kita kata memang genius lah, genius. Genius dari segi bahasa. Dia ni memang daripada kecil lagi. Kalau kita baca riwayat hidup dia, memang daripada kecil lagi dia tu cerdik dah. Dia budak genius dah. Bahkan dia boleh hafal buku setebal 30 muka surat tu masa dia kecil lagi tu. Dengan sekali baca je, dia baca belet. Diriwayatkan pada suatu hari, dia ni pada masa dia kecil, dia suka pergi duduk dengan kutab dia panggil. Kutab ni adalah penulis. Di zaman dulu kita kena faham tak? Kebanyakan kitab-kitab, buku-buku ni pada masa tu dia bukannya ada kedai buku, ada tempat cetak ke apa, tak ada. Dia buku pada masa tu dia nasakh, dia tulis. Dia tulis. Sebab tu sekarang ni kan di library lama-lama contoh di Leiden tak di Netherlands tak, di Belanda, library di UK, library mana-mana, even di Malaysia pun ada. Dia panggil makhtutat tak. Makhtutat maknanya kitab-kitab tu yang ditulis tangan tak. Dakwah tu kita boleh baca lagi. Sebab orang sekarang ni dia sifat comel kan di library tak. Okey. Kita pula kena minta dengan dia sama ada kita nak digitalize tak, kita digitalize bubuh di internet ataupun kita nak tahqiq lepas tu cetak kan. Tahqiq tu kita nak sunting, nak check molek. Sebab kadang-kadang satu kitab tu tak ditulis oleh ramai orang.
So sampai kepada pengkaji ni banyak nuskhah. Maka dia perlu buat tahqiq dia panggil. Dia kena buat suntingan. Tak apalah nak ceritanya, maknanya pada zaman dulu tu semua buku-buku tu ditulis. Okey, sebab dia tidak ada lagi matbaah, tempat cetak. Maka orang yang tulis ni adalah kutab, kita kata. Maka di sisi mereka lah banyaknya buku-buku tu. Jadi oleh kerana Al-Mutanabbi ni sejak daripada kecil lagi dia tu Allah bagi mauhibah pada dia, malakah pada dia, memang suka kepada baca, suka kepada ngaji, suka kepada ilmu, maka dia akan pergi duduk dengan puak-puak kutab ni. So dia riwayatkan bahawa pada suatu hari adalah seorang tu mari dekat Al-Kutab ni, dia nak jual kitab dia. Okey. Dan pada masa tu Al-Mutanabbi dia duduk dekat kutab tu. So bila orang tu mari tu nak jual kitab, lepas tu dia ambil kitab tu. Dia ambil kitab tu, dia pun belet. Kitab tu dalam 30 muka surat. Dia belet. Budak-budak dia duduk cokos tepi-tepi dekat dengan kutab tu, penulis tu, katib tu, dia pun belet baca. Macam kita duduk baca kitab, baca tak. Sambil-sambil orang tu duduk buah. Lepas tu tuan kitab tu kata, mu budak, mu ni awak pelambat aku pula nak jual kitab ni. Aku mari ni nak jual kitab. Mu pula jadi awak lambat malah ambil baca, sedap mu dak maknanya. Dia belabel dak. Lepas tu dia pun kata, kalau mu boleh sebut hak dalam kitab ni, aku bagi kitab ni free ke mu, dia kata. Ini main ke Mutanabbi. Masa tu dia kecil lagi. Dia pun kata, okey tak apa. Dia pun baca. Dia baca tu, orang tuan kitab tu dia tengok lepas semuka surat, tengok sampai habis 30 muka surat. Dia baca. Maknanya dia baca, dia ingat tu daripada dia punya bacaan dia sekali pada masa tu. Dia nak menunjukkan dia punya genius dia punya ni kita panggil otak potostat dia ni. Ini samalah macam Abu Tamam, samalah dengan ulama-ulama hadis kita tu, Bukhari, Muslim, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya tu. Semua orang-orang hak yang jenis lekat dalam kepala ni. Maka bila dia habis baca dia pun ambil buku tu, dia boleh poket dia pun nyok lagi. Sebab orang tu janji dah dengan dia, orang tu pun tengok saja. Tu masa dia kecil. Dan Mutanabbi ni diriwayatkan bahawa dia mula bersyair, maknanya buat qasidah ketika dia berumur 9 tahun. 9 tahun ni, kalau anak kita dah jadi 3 dah. Dia dah mula buat qasidah dah. Lepas tu, oleh kerana dia ni genius, kita kata otak tu cerdik. Jenis hafalan ni potostat kita kata dah. Lepas tu, malakah lughawiyah dia pun gagah sebab dia duduk belajar, daripada kecil lagi dia belajar. Lepas tu dia juga pergi duduk di kita kata tempat orang Badui, fil badiyah, di kampung tu untuk dia dapat bahasa. Dia duduk selama 2 tahun. Okey. Dan dia belajar dengan orang tu, belajar dengan orang ni, menyebabkan dia masya-Allah, dia memang hebatlah daripada segi bahasa dia. Itulah menyebabkan dia boleh buat macam-macam qasidah, macam-macam syair mengikut pada situasi dan mengikut kepada apa hak dia nak. Diriwayatkan bahawa dia pernah buat satu qasidah di dalam perjalanan dia lah di padang pasir. Dalam keadaan padang pasir tu yang suasana padang pasir kan tak sama dengan di bandar dak. Mungkin susah dia, mungkin dengan pasir, mungkin dengan suasana yang nampak macam kita kata tough kan. Maka dia buat syair dan kalimah-kalimah dia guna itulah kalimah yang menggunakan huruf-huruf yang kita kata huruf-huruf yang menunjukkan kepada as-salb. Maknanya maksud sayanya huruf-huruf sad, dad, ta, bukan huruf-huruf yang hak lembut-lembut ni, huruf sin, huruf tak ada. Dia banyak huruf-huruf tu. Seolah-olah macam dia punya kalimah dia tu nak kita kata meraihkan situasi tempat dia mencipta syair tu. Dan dia benda tu tak ada masalah bagi dia sebab dia memang Allah beri pada dia tu dia punya dalam bab tu memang sangat-sangat hebatlah. Okey. Dan dia cumanya dia adalah cuma tu kan. Cumanya kita kena faham bahawa zaman dia hidup tu Al-Mutanabbi ni dia hidup pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah pada masa tu dia dah agak lemah dah. Dia semakin lemah dah. Dan beberapa kita kata kerajaan-kerajaan kecil yang duduk di bawah kerajaan Bani Abbasiyah ni
dia memerdekakan diri dia. Dia panggil Duwailat. Dia jadi negara-negara kecil. Ada Amir ni dia melepaskan diri daripada apa kita kata pemerintahan Bani Abbasiyah, maka dia pun tubuh kerajaan dia sendiri. Lah zaman tu kan jauh kan. Bukannya kalau ada kerajaan ni lemah dah. Lepas tu tiba-tiba kerajaan kerajaan Abbasiyah duduk di Baghdad. Baghdad ni di Iraq. Antara kawasan jajahan takluk dia adalah Syam. Syam tu di Syria. Zaman sekarang memang kita kata dekat lah dengan dengan perhubungan zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu, kalau naik unta ataupun kuda nak pergi ke Syam tu harus makan masa beberapa bulan tu. Kalau ada satu berita ke nak sapa ke sana tu 2-3 bulan baru sapa kot kali berita tu tak. Okey. Kalau nak contohnya kalau nak khabar orang ni sakit tak, mungkin pada masa berita tu sapa orang ni mati lama dah. Zaman tu kan. Jadi bila berlakunya lemahnya kerajaan Bani Abbasiyah ni banyak kerajaan-kerajaan yang jadi kita kata khalifah lah ataupun amir lah untuk kita kata untuk kawasan dia tu di Syam. Di Syam Saifuddaulah Al-Hamadani dan Al-Mutanabbi ni antara dia punya ni kita kata sebab dia orang yang pandai syair, mana hebat dan sebagainya. Jadi dia gunakan syair dia ni untuk takasub. Maksud sayanya dengan kelebihan yang ada pada dia ni, dia akan kita kata mendekati pemerintah ni dan dia akan buat syair puji pemerintah tu. Sebab itulah dalam qasidah dia tu yang 326 tu banyak sangat qasidah dia yang puji pemerintah. Okey, dia puji orang tu, puji orang ni. Sebab zaman dulu para penyair ni memang ialah dengan sebab malakah mereka tu dan antara cara mereka untuk kita kata at-takassub ni maknanya pendapatan lah, punca pendapatan. Dengan kemahiran kita kata kepakaran yang ada pada mereka ni, maka mereka kena intimak. Kena kaitkan diri mereka ni kena duduk bawah siapa? Duduk bawah orang amir ni, khalifah ni, sebagai apa? Sebagai penyair kepada mereka. So bila dia buat qasidah memuji orang tu ataupun dia buat qasidah untuk menceritakan kita kata aktiviti orang tu ke pemerintahan dia sebagainya, memang dia akan dibayar lah, akan dapat hadiah lah, terima gaji ke, terima allowance ke, begitulah. Jadi dalam ramai-ramai amir ataupun khalifah yang Al-Mutanabbi ni duduk di bawahnya adalah Saifuddaulah Al-Hamadani. Jadi dia duduk selama 9 tahun. Selama 9 tahun. So banyak qasidah yang dia buat, dia puji Saifuddaulah dan sebagainya dah. Okey. Cumanya bila keadaan dia gitu dia ada munafasah. Munafasah ni adalah kita kata perlumbaan lah. Perlumbaan dalam kalangan penyair-penyair, dalam kalangan amir-amir dan sebagainya. Maksud saya perlumbaan ni maknanya masing-masing badi nak dekat dengan Saifuddaulah. Maka bila keadaan gitu, natural lah kan, mana-mana bangsa mana-mana zaman maka akan adalah pendengki. Tidak akan adalah pendengki. Jadi selepas 9 tahun dia duduk dengan Saifuddaulah, akhirnya berlakulah dia panggil fajwah. Fajwah tu gap lah. Maknanya dia jadi semakin jauh dengan Saifuddaulah, semakin jauh. Akhirnya dia melihat bahawa dia tidak boleh lagi berada dengan Saifuddaulah. Maka pun dia keluar tinggal Saifuddaulah. Saifuddaulah masa tu kerajaan dia di Halab. Halab ni di Aleppo di Syria tu, Halab. Dia pun pergilah ke tempat lain. Dia pergi ke Mesir, dia pergi balik ke Kufah, dia banyak tempat dia pergi. Dia pernah pergi ke Biladi Faris lepas tu.
apa ni, sehinggalah last kali pada sebelum dia nak meninggal tu, kita nak sapa ajar dia tu, dia balik, dia nak balik ke Kufah. Dia nak balik ke Kufah daripada Biladul Faris tu. Okey, dia nak balik ke Kufah. Tiba-tiba dekat dah dengan bandar Kufah, kawasan Kufah. Kufah ni adalah tempat tumpah darah dia lah sebab dia dilahirkan di Kufah. Tiba-tiba dia terserempak dengan ada satu orang tu. Orang tu adalah anak saudara kepada ada seorang lagi yang memang Al-Mutanabbi pernah buat qasidah. Dia kutuk Paruk memang kau dia kutuk orang tu. Dia kutuk orang tu. Memang Paruk dia kata dalam qasidah dia tu. Memang dia hijab memang hijab dia panggil al-hijab. Maknanya kutuk lawan kepada al-madh. Al-madh tu puji lah. Okey, memang Paruk dia kata. So memang dia kutuk. So bila gitu dalam perjalanan dia nak balik tu, dia pun terjumpa dengan anak saudara kepada orang tu. Maka berlakulah kita kata peperangan situ dan dia pun terbunuh. Dia dengan anak dia mati. Okey. Pada tahun 354 gitu dah, kurang. Okey. Jadi Al-Mutanabbi ni okey, satu poin yang last lah. Okay, kenapa dinamakan dia tu, gelar dia sebagai Al-Mutanabbi? Nama dia Ahmad Ahmad bin Al-Husain bin Al-Hasan gitu lah. Nama dia Ahmad lah. Dikatakan Mutanabbi tu katanya sebab dia ada 3 pandangan lah. Pandangan yang pertama, tapi pandangan itu tidak betul. Pandangan itu tidak betul. Kali kata Syekh Ahmad Muhammad Syakir lah. Dia kata pandangan tak betul, iaitu pandangan kata dia mendakwa an-nubuwah. Dia mendakwa dia tu Nabi. Jadi pandangan tu selepas ditahqiq, dicek, disemak oleh pengkaji memang tak betul lah. Itu kita kata pandangan yang diutarakan selepas dia meninggal lama dah. Maknanya satu benda yang orang buat cerita. Mutanabbi tu ambil daripada perkataan Nabi lah. Maknanya dia mendakwa dia Nabi. Dan dia kata antara sebabnya tu dia masuk jail selama 2 tahun. Dia pernah masuk jail selama 2 tahun. Tapi dia masuk jail tu bukan sebab tu, sebab lain tak? Okey, jadi pendapat yang pertama tu pendapat yang kita kata tak betul lah. Okey. Di sana 2 pendapat lagi. Yang pertamanya kerana dia dalam syair dia ni dia banyak sebut pasal Nabi. Apabila dia nak puji seorang khalifah ataupun amir tu, dia akan sebut sifat-sifat tu kan. Maka sifat-sifat tu dia akan kaitkan dengan nabi-nabi, dengan para nabi. Jadi orang yang sebut pandangan ni dia marilah syahid-syahid daripada qasidah dia lah, banyaklah. Maka sebab tu dia dipanggil Al-Mutanabbi. Tapi pada pandangan saya lah, paling kuatnya adalah pandangan Abu Ala Al-Ma'arri. Abu Ala Al-Ma'arri dia kata yang Al-Mutanabbi ni ambil daripada perkataan An-Nabuah yang bermakna Al-Ulu Wasyaraf, tinggi. Sebab boleh tengok pada kehidupan Al-Mutanabbi ni, dia memang orang yang memang suka, maknanya dia duduk berada di kedudukan yang tinggi. Dia memang jenis orang yang lagu tu. Mungkin dengan sebab ialah kehebatan dia tu, kecerdikan dia, kehebatan dia, kepakaran dia tak. Dan dengan keadaan zaman pada masa tu tak. Sebab tu dia memang orang yang suka duduk di level tu. Maka sebab itulah, daripada itulah digelarkan dia sebagai Al-Mutanabbi. Daripada perkataan An-Nabuah. Tapi ala kulli hal, sekarang ni ada buku, ada pengkaji lama dah, tahun 87 rasa dia buat keluar buku dia tu, boleh tengok di internet. Dia ada berpanggil Dirasah Jadidah li Hayat Al-Mutanabbi. Sebab Al-Mutanabbi ni dia punya saksiah dia tu memang dikhilafkan sehingga kan Taha Hussein orang yang belajar sastra Arab tahulah kan siapa Taha Hussein di Mesir tu. Dia pernah kita kata buat tashkik lah. Tashkik ni memang dia meragui tentang saksiah Al-Mutanabbi ni. Tapi pandangan itu ramailah yang ulama-ulama sastra selepas tu tolak lah. Tapi nak cerita maknanya ada yang tengok dia daripada sudut yang negatif. Ada yang tengok dia daripada sudut yang positif. Okey. Jadi
ada pengkaji yang dia buat keluar kitab, dia kaji, dia hayat al-mutanabbi dirasah jadidah. So kalau kita nak tahu lebih detail, downloadlah buku tu dan bacalah. Terutamanya orang-orang yang ambil takhasus bidang sastra Arab. Baca bagi faham. Dan memang kita kena baca ni sebab kalau dalam sastra Inggeris, mereka akan kaji Shakespeare dah. Bahkan ada dalam kalangan pengkaji Arab ni yang kata adalah Mutanabbi ni adalah Shakespeare Arab. Dan dia memang seorang penyair yang syairun hakim. Dia ada banyak hikmah di dalam syair dia. Jadi waktulah kita nak tengok ni, nak baca syair ni dia. Kita nak baca saja ni. Dalam ilmu balaghah ni, sinilah yang di muka surat ni yang Qazwini buat mari sebagai syahid. Nak mengatakan bahawa musyabbah itu ada perkara yang boleh berlaku. Dia pun buat mari bait syair al-Mutanabbi. Cuba tengok. Dia kata fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Okey. Apa ada maksud dia tu? Fa in tafuqil anama wa anta minhum. Baca minhum dah, bukan minhum. Wa in fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Di dalam syair dia ni juga ada fakta yang mungkin kita sebelum ni kita tidak tahu. Dia ada fakta dalam ni dan dia ada tasbih dan dia ada masya-Allah. Okey. Nak menunjukkan dia tu kehebatan dia tu. Cuba tengok dia apa maksud dia. Dia kata ni kenyataan dia, dakwaan dia. Dia kata fa in tafuqil anama. Okey. Sekiranya kamu mengatasi manusia yang lain. Maknanya kamu ni manusia kan? Orang lain pun manusia. Betul tak? Okey. Tapi maknanya jenis kamu ni sama. DNA kamu samalah. Kamu ni minal anam. Al-anam ni kita kata al-bashar lah. Manusia lah. Okey. Sama. Daripada tanah, keluar daripada perut ibu. Tak, sama. Tapi kamu tafuk. Tafuk tu maknanya kamu duduk nombor satu, atas sekali. Faqayafuku, kamu duduk atas sekali. Maknanya kamu jadi boh lah. Kamu jadi ketua. Kamu duduk atas tu. Al-fauq, fauq atas kan? Fa'in tafuqil anama. Sekiranya kamu tu duduk mengatasi manusia yang lain, sedangkan wa anta minhum. Wa tu wawul hal. Sedangkan kamu tu adalah sebahagian daripada mereka. Sama je dengan mereka. Jadi tu kenyataan dia buat mari. So kita bila kita pertama kali dengar mungkin kita kata boleh ke sama dengan manusia tapi jadi superhero. Boleh ke? Sama dengan manusia tapi jadi Superman. Tak boleh tu. Jadi Batman ke? Gitu ke? Maknanya sama manusia tetapi lebih dia punya kehebatan dia tu. Mungkin kita kata benda ni maka dia buat mari tasbih. Dia pun kata fa innal miska ba'du damil ghazali. So di dalam bahagian pertama tu di situ kita faham dia punya musyabbah. Ni dia panggil tasbih dhimni. Kita faham tasbih tu berlaku dhimni, maknanya di sebalik tu. Di sini kalau kita tanya dah mana ada tu tasbih apa semua memang tak ada lah. Tapi kita faham tasbih tu ada di situ. Okey, so musyabbah kita faham daripada ayat dia fa in tafuqil anama wa anta minhum. Lepas tu musyabbah bih kita faham daripada ayat dia fa innal miska ba'du damil ghazali. Apa maksud dia? Okey, kalaulah mu tak percayalah apa yang aku kata ni bahawa di sana ada orang yang walaupun dia sama je asal keturunan dia apa semua tapi dia tu boleh tafuk, boleh duduk hebat sehebat-hebatnya, maka kamu kena tahulah bahawa innal miska kasturi itu adalah ba'du damil ghazali, sebahagian daripada darah kijang. Maknanya asal al-misk kasturi kan, kasturi tu memang hak paling wangi sekali lah. Hak paling wangi sekali. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mentasbihkan orang mukmin ni macam al-misk. Tak. Maknanya kira wangi yang hak nombor satu lah. Al-misk tinggilah, hebatlah. Okey, al-atyab, hak paling wangi sekali. Okey. Tapi tahu tak bahawa al-misk tu adalah asal dia adalah daripada apa? Daripada darah. Darah.
Darah apa? Darah al-ghazal, darah kijang. Fakta dia gitu kan? Okey. Rupa-rupanya al-misk tu adalah daripada darah kijang. So darah, tak? Al-anam kita katakan sama je. Tapi daripada darah tu boleh jadi misk, satu benda yang masya-Allah. Sama lah juga mu dia kata boleh jadi macam tu. Maka bila dia sebut benda ni ulama balaghah kata okey, Mutanabbi sebut ni sebab dia punya gharad dia adalah bayan anna wujudal musyabbah mungkin. Nampak? So benda ni wallahu alam lah. Tak ada penyair lain pun yang sebut kot kecuali Al-Mutanabbi. Wallahu alam lah, takut ada sebelum tu. Tapi benda ni kita jumpa di dalam di sisi Al-Mutanabbi. Itu satu contoh kita kata apa ni, banyak lagi contoh lain, memang banyak. Kalau kita baca, kita kaji Mutanabbi ni banyak. Ni satu je daripada beribu-ribu qasidah bait dia yang diambil daripada 326 qasidah. Ni satu je, ada banyak lagi. Okey. Boleh dah? Baik, kalau kita nak baca huraian Qazwini, kalau faham dah apa yang saya huraikan tadi, okey, kita baca je ni, insya-Allah kita akan mudah faham. Dia kata arada annahu faqal anam fil awsafil fadilati. Arada maknanya arada Abu Tayyib ni Al-Mutanabbi, annahu, hu ni balik kepada al-mamduh, orang dia puji ni, iaitu Saifud Daulah. Faqal anama fil awsafil fadilati. Maknanya faqal anam, mengatasi orang yang lain, manusia lain, fil awsafi al-batilah, al-fadilah afwan, dalam sifat-sifat yang terpuji. Ila haddi batala ma'ahu an yakuna wahidan minhum. Sampai satu hak yang dia tu seolahnya, maknanya dia tu tak jadi lagi batal, maknanya batal, terbatal, maknanya dia tu bukan lagi spacing dengan hak asal tu. Bal sara naw'an akhara bi ra'sihi ashrafa minal insan. Bahkan dia tu jadi satu jenis lain pula yang lebih ashraf minal insan, lebih daripada manusia maknanya. Kalau ni semua manusia dah, tapi mu ni untuk jadi seolah macam jadi benda lain, apa ni, kita kata hak lebih hebat daripada manusia lagi lah, jenis lain hak lebih ashraf minal insan. Tu. Wahadha, benda ni kenyataan ni, a'ni an yatanaha ba'du afradin naw'i fil fadail ila an yasira ka'annahu laisa minhu. Ni hadha ni, benda ni iaitu an yatanaha ba'du afradin naw' fil fadail. Dia dah apa ni, yatanaha dah, apa ni, ba'du afradin naw'i fil fadail. Dia dah tidak apa ni, tidak kita kata tidak sama dah. Okey, ila an yasira ka'annahu laisa minha. Dia tu dah kita kata jauh dah. Okey, ba'du afradin naw' fil fadail. Lepas tu dia pun ila an yasira ka'annahu laisa minha. Dia dah jadi dah macam terasing dah. Terasing, dan dia pun jadi seolah-olah dia tu bukan daripada jenis tu. Asalnya sejenis, tiba-tiba dia dah berevolusi ke kita kata apa semua, menyebabkan dia tu jadi jenis hak lain. Tak sama dengan jenis hak asal. Maka benda ni lah, dakwaan ni lah amrun gharibun, satu perkara yang gharib. Perkara yang pelik. Yaftakiru man yadda'ihi ila ithbat. Orang yang mendakwa begini perlu menisbatkan, isbatkan apa? Jawazi wujudihi ala jumlah. Perlu mengisbatkan bahawa harus ataupun boleh ada benda ni bil jumlah, maknanya secara umumnya. Hatta yaji'a ila ithbati wujudihi fil mamdu. Sehingga dia boleh, conclusion dia, di akhirnya dia bawa apa? Ithbat wujudihi fil mamdu. Dia boleh mengisbatkan benda ni ada pada mamdu. Tak? Faqala, maka dia pun kata, fa innal miska ba'du damil ghazali. Sesungguhnya kasturi itu sebahagian dari darah kijang. Maknanya asalnya adalah darah kijang. So dia kata iaitu wala yu'addu fid dima. Maknanya dia tidak dikira tergolong dalam golongan darah dah, sebab dia dah jadi jenis lain dah. Okey. Lima fihi minal awsafis syarifah. Sebab di dalam dia tu ada sifat-sifat yang terpuji, allati la yujadu syai'un minha fid dami. Yang mana sifat tu tidak ada di dalam darah sikit pun. Wa khuluwihi minal awsaf allati kana lahad damu daman. Uslub dia nah. Wa khuluwihi minal awsaf, dan dia pun dah
kita kata, dia kata apa, khuluwihi minal awsaf. Dia tak ada dah sifat-sifat, dah sunyi dah dia daripada sifat-sifat allati kana laha ad-damu daman. Yang mana sifat tu, dengan sebab sifat itulah darah itu dinamakan darah. Darah tu dia dinamakan darah sebab dia ada sifat tu. So sekarang ni sifat tu tak ada dah. So uslub dia allati kana laha ad-damu daman. Okey, ad-damu tu dia jadi dam sebab apa? Sebab li tilkal awsaf, sebab sifat tu. So khuluwihi, dia tak ada sifat tu. Maknanya dia DNA lain dah. Genetik lain, DNA lain dah. Okey, fa abana yubinu, maknanya dia awdaha yudihu, dia pun jelaskan anna lamma da'ahu fa abana anna lima iddahu, maka dia menjelaskan bahawa lima da'ahu, apa yang dia dakwakan itu aslan. So aslan tu adalah isim kepada anna dah. Fa abana ay fa awdaha anna lima da'ahu, perkara yang dia dakwa itu aslan, ada asal fil wujud, di dalam kewujudan ini, alal jumlah, bil jumlah. Maknanya kalau mu tengok dalam kehidupan ni, memang ada benda yang Allah buat ni, dia asalnya benda jenis ni, tetapi dia naik martabat dia sampai jadi jenis lain yang mengatasi jenis dia yang lama. Bahkan sifat-sifat yang ada pada jenis yang lama tu tak ada dah pada jenis yang baru yang ada pada dia ni. Maka benda ni juga boleh berlaku pada manusia, dan kamu adalah salah seorang daripada ni. Nampak tak? Jadi situ dia punya level al-madhu dia tu. Puji dia tu, kalau kita faham qasak dia tu, bait syair dia tu, masya-Allah. Puji atas puji. Maknanya memang hebatlah. Memang hebat. Kalau kita faham dia punya, tu dia. So orang yang hebat saja yang boleh buat mari kita kata tasbih hak lagu ni. Tasbih hak lagu ni. Tak? Ni satu contoh dalam banyak-banyak dia punya ni. Okay. So what say you? Ma ra'yukum? Okay. Saif ada tak hari ni? Saif komen apa ni? Fa qayafuku tafuk, fi'il mudhari' majzum. Sebab ialah sebab ada in tu kan? In tafuk. Okay. Okay, boleh dah? Baik. Kalau kita nak baca sikit lagi lah, ada 7 minit lagi. Okay. Ya, terima kasih Ustaz. Okay. Wa minha, okay, minha ni dia balik kepada al-aghrad allati ta'udu ila al-musyabbah dak. Okay. Kalau tadi apa kita kata? Bayan anna wujudal musyabbah mungkin. Okey. Jadi pula dia kata bayanu halihi. Bayanu halihi. Kita nak menjelaskan keadaan dia je, halihi. Bayanu halihi. Okey. Kita nak menjelaskan. Tujuan buat mari tasbih tu, kita nak khabar je, kita nak royak je keadaan dia tu. Sebab bila buat mari tasbih tu, maka orang pun fahamlah. Oh, okey. Dan kat sini pun mari satu contoh mudah je. Okey, kama fi tashbihi thawbin bi thawbin akhara fi sawad. Sebagaimana kita buat mari satu tasbih, sebagaimana di dalam tasbih saubin bi saubin akhara fi sawad. Dia sebut bajulah, baju. Baju yang dengan ditasbihkan satu baju ni dengan baju lain yang fi sawad, dari sudut warna apa? Warna hitam. Sekejap saya nak check, takut-takut sini. Saya lupa check tadi, takut-takut sini. Kadang-kadang Qazwini ni dia sebut ni sebab dia berdasarkan kepada kita kata apa ni? Bait syair tertentu dah. Kadang-kadang dia sebut ringkas gitu je. Sebab mungkin dia masyhur dalam kalangan mereka dah. Okay, cuma kita je tak tahu. Okay, kita tengok pada nota kaki ni, dia kata wa minha bayanu halihi. Okey. Okey, dia buat mari bait syair lain, bukannya bait syair yang berkait dengan saubun bi saubin akhar ni, tashbihi saubin bi saubin, tashbihi saubin bi saubin akhar ni fi sawad. Okey, tak apalah. Sini contohnya mudah ya, maknanya kalau lah kita ada satu pakaian. Okey, pakaian tu kita nak tashbihkan dia dengan pakaian yang lain. Pakaian yang lain tu warna dia hitam.
pakaian ni jadi kita tahu bahawa pakaian tu musyabbah bih tu kita tahu bahawa dia hitam. Tapi benda ni bila kita nak cover baju ni hitam lah. Contohnya kita kata baju ni serupa sebab apa? Okey, saya tak mau sebut gagak ke apa sebab lepas ni ada tentang gagak juga. Tapi tak apalah, sebab gagak ni dia sebut khafiyah. Okey, tak apalah. Contoh kalau kita kata gini, Allah, kita kata baju tu macam kegagak. Baju tu macam kegagak contohnya. Okey. Itu saya tak tasbih dengan baju sama baju saya sebut gagak. Kita ada masalah. Sebab tujuan dia sama, iaitu kita nak cerita pasal warna hitam tu kan. Okey. Cuba sini Qazwini sebut baju ni ditasbih dengan baju lain. Allahu alam, dalam budaya Melayu saya pun tak pastilah. Okey, apa dia baju yang warna hitam. Okey. Mungkin di sana ada satu baju. Kalau bukan warna hitam, satu baju yang memang baju tu terkenal dengan warna tu. Contoh kan. Maka bila kita tasbihkan baju ni dengan baju tu, maknanya orang semua tahu bahawa baju tu, kalau sebut baju tu dia warna merah. Contoh kan. Ambillah mana-mana warna. Maka bila buat tasbih gitu tu, tujuan dia nak cerita pasal baju ni memang warna dia tentang hal lah keadaan baju tu. Maknanya sini warna dia. Gitu lah. Boleh faham? Tu maksud bayanu halihi. Tujuan tasbih tu dia buat mari sebab dia nak cerita pasal keadaan musyabbah tu. Okey, sebab keadaan pada musyabbah bih telah pun diketahui, masyhur dah, orang tahu dah. So bila buat mari musyabbah bih, maka orang pun tahulah keadaan musyabbah. Okey. Ataupun kalau kita baca sinilah okey, ka'anna suhailan wan nujumu wara'ahu sufufu salatin qama fiha imamuha. Sini kalau ikut pada nota kaki ni boleh, walaupun saya tak tulis, boleh ni dah, boleh idrak boleh faham dah. Dia kata ka'anna suhailan wan nujuma wara'ahu. Suhail ni bintang bintang. Lepas tu dia ada pula bintang-bintang lain kat belakang dia tu. Buruj kot Suhail ni kan. Okey. Lepas tu dia ada pula bintang-bintang kat belakang dia. So dia nak tasbihkan keadaan tu. Dia nak tasbihkan hal keadaan tu supaya kita nampak. Maka dia kata sufufu salatin, sah sembahyang, qama fiha imamuha. Lepas tu imam dia duduk depan. Kalau kita sembahyang kan ada imam, lepas tu ada saf. Maka fenomena ni, gambaran ni keadaan ni musyabbah. Okey, musyabbah. Dia sebut ni tujuan dia. Okey, ulama balaghah kata sebab dia nak bayan hali yang disebut pasal sufufu salatin qama fiha imamuha tu musyabbah bih. Okey, so musyabbah bih dah. Dia sebut tu tujuan dia adalah untuk bayan halil musyabbah. Musyabbah apa dia? As-suhail, apa tu wan nujumu wara'ahu. Nampak? Jadi dia hanya sebut tasbih tu untuk bayanu hal saja. So bila kita tengok musyabbah bih, maka kita pun boleh gambarkan keadaan musyabbah. Dan sebenarnya benda ni banyak dalam contoh-contoh kita jumpa sebelum ni pun ada. Sebab dia gini, sebab kita kena faham bila kita belajar pasal aghrad ni, dia tidak melibatkan apa kita kata kita nak detail pasal apa dia musyabbah, apa musyabbah bih, musyabbah lagu mana, ada tu tasbih mana dah. Dia mana-mana contoh tasbih yang kita belajar dalam tajuk-tajuk lain tu dia boleh sebenarnya untuk kita letak di bawah gharat ni, aghrad ni. Cuma di sini Qazwini dia sebut ni. Dia sebut ni. Tapi dalam nota kaki ni dia sebut syair lain. Bahkan kalau dalam buku-buku lain, okey, ada dengan saya ni, kalau saya dalam Balaghah Wadihah pun dia akan sebut mungkin dia akan sebut contoh-contoh lain lah. Waktu kita boleh tengok semula lah kalau kita nak detail lagi dah. Okey. Al-muhimnya kita kena faham bahawa dalam banyak-banyak tujuan tasbih ialah dia nak cerita pasal keadaan musyabbah tu. Sebab bila kita tengok je musyabbah bih, kita pun jelas dah keadaan dia tu lagu mana. Gitu je lah. So bolehlah kita kiyah dengan mana-mana contoh. Kita pun boleh buat sendiri. Kita pun boleh buat sendiri. Tak? Okey. Cuma sini Qazwini dia sebut pasal warna.
Okey, lepas tu hak selepas ni bayan miqdar halihi ni, hak ni kita baca ada dua bait syair tu. Okey, kita baca minggu depan lah dah. Okey. Takriru halihi fi nafsis sami'. Okey, ni pun kita baca minggu depan lah insya-Allah. Okey. Kalau kita habis tajuk agradut tashbih ni, dia sikit-sikit je dia punya tu dia. Kita boleh pindah kepada okey, ni. Wa amma tsani ni hak ni tashbih makhluk. Tashbih makhluk okey. Maknanya minggu depan dengan minggu selagi kot, mana kita masih lagi agradut tashbih lah. Lepas tu lah kalau kita nak pindah kepada tajuk hak yang lain pula lah. Okey. Apa so saya rasa malam ni cukup setakat tu. Harap-harap pelajar-pelajar, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang bersiaran bersama dengan saya pada malam ni dapat maklumat lah sedikit tentang siapa saya cerita tadi pasal Al-Mutanabbi dah. Okey, saya ni memang gitu. Masa saya belajar dulu memang saya suka baca pasal ulama-ulama tu. Kita ada dah beberapa orang ulama tu memang kita baca sungguh-sungguh lah. Kita baca sengoti. Baca sungguh. Kita baca tu, baca sini. Tu zaman dulu dah. Zaman sekarang ni dengan adanya internet ni kat, masya-Allah, maklumat tu merata lah kita nak baca. Atas kita je nak baca, tak membaca. Tak. Sebab bila kita baca kisah-kisah mereka ni, dia akan dapat satu pengajaran lah. Dan dari situ kita akan nampak, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia nak jaga ilmu dia ni. Ilmu demi faedah insan ni kita katakan. Allah nak jaga tu, Allah antaranya adalah Allah wujudkan, kita kata ciptakan, kita kata ulama-ulama ni, masya-Allah. Allah beri pada dia ni je otak, pada sama dengan kita je, kepala dia kan, sama je. Tak. Tapi Allah beri kepada dia ingatan dia. Tak. Kalau ulama hadis juga, tak, berjuta-juta hadis dalam kepala. Tak. Lepas tu lidah dia yang fasih. Tak. Anytime saja dia boleh buat keluar. Okey, apa yang ada dalam kepala dia ni. Dan juga mungkin di sana ada yang dia ada daripada segi jasad dia tu dia kuat, tak. Dan sebagainya lah. Tak. Tujuan dia untuk, kita kata, kalau kita ambil satu sudut, untuk penyebaran ilmu. Sehingga ilmu itu terjaga, tak? Terjaga. Tak? Kita baca, masya-Allah. Dan orang biasa-biasa je. So benda tu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita mana? Kita duduk mana? Janganlah kita jadikan alasan, kita kata Allah tidak jadikan aku macam ulama-ulama. Jadi aku ni orang biasa je. Orang Melayu hak duduk sini je, hak duduk kampung je, hak duduk ni je. Tu dia kata gitu. Okey, sebab kita kena belajar. Kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pada kita untuk kita pada masa akan datang. Kita tak tahu. Kita belajar lillahi taala, kita belajar sebab Allah suruh mengaji. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Tak. Kena mengajilah. Sama ada kita jadi ulama ke jadi apa tu bab lain. Allah nak berilah. Ada ulama yang pada masa kecil dia memang kita kata apa? Kita kata kalau kita guna istilah bodoh lah. Memang bodoh lah. Bodoh, sangat-sangat bodoh. Maksud saya maaflah saya guna istilah bodoh tu apa? Maknanya level dia tu level yang macam kita kata nulis tak pandai, ngapa tak masuk, baca pun tak boleh, tulisan pun buruk. Tapi bila berlaku suatu peristiwa, cerita tu masyhur kan, cari sendirilah siapa dia ulama tu, cerita tu masyhur, dengan sebab dia tengok apa, air yang menitis di tempat dia berteduh hari tu, di satu tempat dia berteduh daripada hujan. Dia tengok air yang menitis tak atas batu. Lepas tu batu tu pun jadi lekuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab situasi tu, Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam hati dia, faham. Dia tengok, dia kata kalaulah batu yang keras begitu dengan air tu duduk titik tak semua, maknanya dia boleh jadi lekuk. Aku ni yang aku rasa aku ni tak boleh ngaji lah, aku ni bodoh lah, aku ni begini lah. Pada masa tu dia berumur dah. Dia berumur lah sikit dah. Bukanlah macam Mutanabbi tadi dia kecil lagi pandai dah. Dia pun kata, apa aku tak boleh? Maka Allah pun buka pada dia. Akhirnya dia mencari ulama.
Siapa dia ulama ni cari diri lah. Jadi ulama. Ada orang yang contoh dalam bab ngapal Quran kan. Ada orang yang bila umur tua dah 70, 60, 70 baru, maknanya masa tu Allah tidak beri pada dia masa dia muda, masa dia kecil. Allah tidak beri. Tapi Allah panjangkan umur dia, sebelum dia mati tu Allah bagi dia ngapal Quran dan dia mati sebagai seorang hafiz. Ada tak? So, bila kita baca benda-benda gini tak kan? Benda gitu dah. Baca kenapa saya suka baca benda-benda gini sebab dia akan memberi satu suntikan semangat lah pada kita. Tu Ustaz Safirul Hafiz sebut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Okey. Baik, kita tutup setakat tu. Jadi kita kita berhenti setakat tu. So kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Syukran Muhammad Anas. Syukran. Sahabat-sahabat, student-student yang ada Nur Melisa ada. Okey, Ustaz Syafiru, Norzi. Okey, dan juga ni kartun saya pun ada ni. Okey. Terima kasih. Okey, Cikgu Lah ada. Okey. Syukran. Baik. InsyaAllah kita jumpa pula minggu depan. Okey, Assalamualaikum.